the national anthem of the Philippines. Perlawanan yang kedua dalam kumpulan A ini yang sudah tentu akan menarik perhatian penyokong-penyokong tuan rumah. Biarpun kita tahu bahawa tuan rumah Filipina bukanlah kuasa besar ataupun gergasi dalam sukan bola sepak ini, tetapi ialah saya menggunakan pakai perkataan yang sering digunakan, iaitu ibu segala pinggan dalam sukan-sukan bertamasya ini. Dengan kita menyaksikan kesebelasan utama bagi kita tuan rumah dengan diperkuatkan kehadiran Stephen Schrock, pemain yang sudah pasti akan mengemudi bahagian tengah pasukan Filipina. Dan kemudian juga untuk kita menyaksikan juga kehadiran bagi pasukan lawan mereka pada hari ini, iaitu pasukan Kemboja. Sementara itu perlawanan akan diadili oleh pengadil dari India, Arab Saudi dan juga dibantu oleh Feras Tawil dari Syria. Semuanya dihantar oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Kapten bagi pasukan Kemboja ialah On Chen Polin, pemain yang berusia 20 tahun. Overage player untuk pasukan Kemboja, ini yang menariknya, tak ada. Sebab mereka mempertaruhkan kepada pemain-pemain belasan tahun dan juga pemain-pemain usia awal 20-an untuk membawa cabaran mereka dalam sukan bola sepak ini. Sementara bagi pasukan Filipina pula, selain daripada Stephen Schrock, mereka tidak juga menyenaraikan pemain yang lain ataupun ada di sini, iaitu Amani sana pertahanan. So, pasukan Kemboja yang kita tahu bahawa mereka adalah antara pasukan yang mahu mencari. Trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà U22 Philippines bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Filipina dan juga Kemboja berada dalam kumpulan B 2 tahun yang lalu di Kuala Lumpur. Dengan perlawanan tersebut telah berakhir dengan keputusannya berpihak kepada pasukan Filipina, iaitu dengan kemenangan 2-0. So, Hasni Abzuzir bersama dengan saya untuk membantu saya mengendalikan perlawanan pada hari ini selepas Malaysia seri. Ini kita mencari kemenangan yang pertama dalam kumpulan A. Ya, perlawanan yang begitu penting bagi kedua-dua pasukan ini, di mana kita tahu pasukan Filipina terutamanya bermain di bawah tekanan, kerana kita tahu di mana pasukan Filipina, kalau bola sepak adalah bukan sukan utama di negara mereka, sudah tentu ia memberi sedikit kelebihan kepada pemain-pemain untuk memberikan aksi yang terbaik, apatah lagi dengan kehadiran untuk pasukan Schrock yang merupakan pemain pengalaman Filipina. Ya, Stephen Schrock, pemain berpengalaman, pemain yang sudah pasti akan cuba untuk
kemudi pasukan ini, terutamanya dengan pengaruh yang akan dibawa dalam perlawanan ini. Sementara itu boleh saya tanya sikit tentang keputusan antara Malaysia dengan pasukan Myanmar tadi. Upset? Kecewa? Suka? Puas hati? Masih lagi kurang berpuas hati dengan prestasi pemain kerana mereka masih lagi struggle pada perlawanan pertama. Namun kita perlu bersikap positif jugalah untuk memastikan mereka boleh bangkit pada perlawanan kedua. Yang penting satu mata itu memberi keyakinan kepada pemain untuk terus beraksi dengan baik. Kamboja. Hilang bola dalam kawasan yang begitu bahaya sekali. Yang dah kita melihat aksi yang ditonjolkan oleh pemain JC nombor 9 mereka, yang begitu pantas sekali untuk melepaskan diri dengan kawalan yang diberikan oleh Ok Sovan, pemain JC nombor 13. So, sepakan penjuru yang pertama dan Shrok yang akan mengambil sepakan ini daripada sebelah kiri pintu gol pasukan lawan. Tengok tu style, taktik yang begitu berbeza sekali. Aguinaldo pemain yang memakai jersey nombor 12 bertocam. Shrok jersey nombor 17 lepas di belakang sana. Beberapa orang pemain tolakkan yang berlaku, namun begitu pengadil dari India ini memberikan advantage kepada pasukan Filipina, walaupun jelas terdapat ada tolakan yang dilakukan di situ. Permulaan yang baik dipamerkan oleh pemain-pemain Filipina, di mana kita tahu ramai pemain-pemainnya berkelana di luar negara. Lebih kurang 8 pemain bermain di klub luar. Dan inilah satu sepakan yang baik, namun sayangnya tandukan yang kurang kemas dilakukan oleh pemain Filipina. Tidak ada pemain Kamboja memberi tekanan, namun sayangnya tandukan itu agak sedikit lewat dan menyebabkan tandukan tidak tepat. Cederaan yang dialami oleh Yu Muslim, pemain yang sempepas menyanyikan lagu kebangsaan negaranya sebentar tadi. Syed Paraing, pemain yang berusia 19 tahun di barisan pertahanan untuk Kamboja. Dilatih oleh jurulatih yang berasal dari Argentina, yaitu Felix Dalmas. Dia pernah bertongkat dulu. Ya, betul. Kesungguhan, kegarahan yang ditunjukkan oleh tuan rumah ketika ini untuk cuba untuk mendapatkan jaringan awal. Clearance ramai bertengah. Kena ingat juga bahawa Kamboja telah menggunakan kepakaran Keisuke Honda dalam mengendalikan pasukan senior dan juga pasukan remaja. Jadi saya percaya juga bahawa Honda memainkan peranan yang cukup besar, memberikan pengaruh kepada skuad muda pasukan Kamboja ini. Ya, memang betul kalau kita lihat dari segi pergerakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pemain muda Kamboja begitu positif sekali dengan hantaran-hantaran pendek. Kalau kita perhatikan bagaimana shape di antara setiap bahagian itu nampak, dan sudah tentu ia memudahkan untuk melakukan hantaran-hantaran ke depan. Sepakan penjuru yang pertama kepada Kamboja pula di sebelah kiri pintu gol mereka. Masing-masing dah dapat satu sepakan penjuru setakat ini. Dan tendangan yang akan diambil oleh Sad Rosip. Hantaran pendek yang dilakukan, satu chip yang dilakukan dalam kawasan penalti dikeluarkan. Dan sekali lagi melihatkan keadaan yang kelang kabut dalam kawasan penalti Filipina. Tekanan yang diberikan oleh Sin Sopanat. Ini antara pemain remaja yang sering kita sebut, kita lihat beliau dalam skuad remaja pasukan Kamboja dan juga dalam skuad senior sebenarnya.
Masih lagi dalam kawasan Filipina. Kamboja sudah dapat menyesuaikan dengan keadaan permukaan padang di mana mereka telah pun berjaya mengawal permainan. Inilah falsafah bola sepak yang dibawa oleh jurulatihnya dengan bermain secara biar attack. Satu rembatan jauh yang dilakukan, tidak offside, tapi sayang sukar sebenarnya untuk mengawal bola itu. Mari kita melihat naik ke atas untuk membantu bagian serangan bagi pasukan Kamboja. Syed Baraing juga lontaran ke dalam yang jauh dilakukan. Bahaya kedudukan ini, menjaga gol terpaksa keluar. Telah pun offside, baru dihentikan oleh pengadil dari India yang bertugas untuk perlawanan ini. Komunikasi yang baik dipamerkan oleh pemain pertahanan pasukan Filipina yang diketuai oleh Aguinaldo, pemain yang bermain di Liga Malaysia bersama dengan pasukan PKNP. Dia berusia 24 tahun, lahir pada 24 April 1995. Sudah pasti pengalamannya bermain di luar Filipina itu diharap dapat membantu. Dan ini The Shrok cuba melepaskan diri, tetapi dia diapit, dikerumuni oleh 3 orang pemain pasukan lawan. Satu betesan lewat yang dilakukan di situ. Terjatuh sebentar tadi pemain jersey nombor 2 iaitu Edison Suerte. Dan bagaimana pantasnya pemain Filipina kembali ke kawasan untuk membantu pertahanan. Ini telah dilakukan beberapa kali oleh pemain-pemain midfield pasukan Filipina terutamanya. Sekali lagi ada sedikit kecederaan yang dialami oleh pemain Kamboja, Dalmas, yang sedikit tidak puas hati dengan corak agresif yang ditunjukkan oleh pasukan lawan. Tapi itu merupakan satu tindakan yang berani dilakukan oleh Oksovan sebenarnya, mengatasi Yorick Galantes dalam perebutan bola tinggi. Galantes adalah pemain yang baru berusia 18 tahun. Dia bermain di Scotland dengan Gala Ferryden Rovers. Jauh sampai ke Scotland, ya. Ya, betul. Tidak bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Filipina dengan membawa pemain berpengalaman, terutamanya pemain naturalisasi, dan juga pemain-pemain muda yang diketengahkan di peringkat antarabangsa seperti kelab-kelab luar, didedahkan dengan begitu ramai sekali. Mereka gol mereka saja bermain di Switzerland. Ya. Dengan Kosova Zurich. Clearance jauh dilakukan oleh Amani Manuel Aguinaldo sekali lagi. Javier Agustin Gayoso berhasil di posisi back kiri ketika ini. 10 minit yang pertama. Tolak menolak yang berlaku dalam kawasan penalti tidak digemari oleh pengadil dari India ini. Idea yang baik adalah cuba untuk layback semula. Namun begitu, satu percubaan nak dilakukan juga oleh U Muslim. Kemudian mengawal bahagian tengah ketika ini. Tekanan yang diberikan oleh di Breaker. Breaker pemain, kalau anda ingat, dia beraksi dengan sekadar remaja untuk pusingan kelayakan bawah 23 tahun yang lalu.
Ya. Dan apa yang menariknya tentang pemain-pemain midfield pasukan Kamboja ini, hilang saja bola, mereka terus memberi tekanan untuk menaik bola di kawasan tengah terutamanya. 15 adalah Mark Vincent Dayano untuk pasukan Filipina. Dayano dia berusia 22 tahun. Setakat ini kita baru nampak 2-3 kali saja Stephen Schrock mengawal bola di kawasan tepi. Sok Peng jauh ke belakang. Kemudian bermula sekali lagi daripada bahagian bawah menerusi center back dan akhirnya tolak semula jauh ke belakang kepada penjaga gol mereka. Penjaga gol yang dipilih kali ini adalah Kyo Sok Sela. Serius juga mereka. Dulu bawa Sven Göran Eriksson. Sekarang ini membawa pula jurulatih juga dari Eropah. Iaitu Goran Milojevic. Jurulatih yang berasal dari Serbia. Kamboja, terlalu jauh sebenarnya untuk Kyo Sok Peng. Dia melakukan percubaan jarak jauh. Tackle yang bersih. Permainan yang dibenarkan. Satu terupas yang baik. Kawalan bola yang ditunjukkan oleh Sat Rosip, tetapi terlalu banyak. Namun begitu, serangan yang dilancarkan oleh pasukan Kamboja mencemaskan barisan pertahanan Filipina ketika ini. Ya, tindakan berani daripada Aguinaldo yang bijak membaca permainan, tidak melakukan terjahan, tidak bagaimana, hanya memberi tekanan dan akhirnya pemain Kamboja iaitu Rosip melakukan kesilapan. Namun pemain-pemain pertahanan dan juga midfield pasukan Filipina perlu berhati-hati dengan setiap hantaran lolos yang dilakukan oleh pemain-pemain midfield Kamboja. Begitu baik sekali, sudah 2 ataupun 3 kali mampu memberi tekanan kepada benteng pertahanan Filipina. Kita memang mengharapkan bahawa camp Malaysia, Dato' Ong Kim Sui, Brad Melody dan juga Kan Hang Meng akan menyaksikan perlawanan ini sebab Malaysia akan menentang Filipina pada 29 November nanti. Waktu itu game sebelah malam. Ya. Close control yang cukup baik ditunjukkan oleh pemain-pemain Kamboja. Ya, dengan disiplin yang baik ketika menunjukkan diri untuk memastikan hasil main itu ada. Shape itu sentiasa Tak lari ya. tak lari. Skuad ini iaitu pasukan Kamboja telah mengalahkan Malaysia dalam AFF bawah 22 tahun. Kemenangan 1-0. Dan kemudiannya mereka ditewaskan oleh pasukan Vietnam. Final dalam pusingan kelayakan pada bulan Februari yang lalu itu. Balapan ini adalah Dylan Alain de Broeker, salah seorang daripada penyerang yang bis di luar negara. Dua negara yang sedang mencari tempat di podium. Oh sayang. Pembacaan game yang menarik dapat ditunjukkan oleh Ok Sovan, tapi terupas itu terlalu perlahan rasanya. Tak offside ketika ini. Peluang yang menarik. Satu peluang dengan kita melihat lantunan bola itu sedikit menyukarkan, tetapi effort yang perlu dipuji dari Ryung Bonhem. Jangan biar daripada Byung-Ham mencari ruang kosong agak lewat pemain tahanan pasukan Filipina memberi tekanan iaitu Justin Baas. Namun sayangnya Byung-Ham tidak mampu melepaskan rebatan tepat ke arah gol. Sepak yang sudah memang sebati dalam masa Sukan Dwi tahunan ini. Dilangsungkan pada setiap edisi.
Ya, agak suka kepada pemain-pemain midfield Filipina untuk menguasai permainan kerana dapat saja bola pemain-pemain yang menghampiri, terutamanya pemain-pemain midfield Kamboja akan terus memberi tekanan dan memenangi bola. Okey. Mereka masih lagi berada jauh di bawah. Seorang lagi striker yang kita sedang lihat ketika ini untuk pasukan Filipina adalah Chima Uzoka. Sekali lagi hantaran untuk menguji kedudukan Javier Gayoso. Terpaksa melakukan clearance liar bagi menyelamatkan pintu golnya. Kamboja kita nampak mereka dah dapat dia punya Tempo permainan, ya. Oh, skew, shrunk. Biasa lambat untuk bertindak. Sayang gagal dikawal dalam kawasan permainan oleh Kyo Sok Peng. Kelebihan pada pasukan Kamboja di mana mereka cepat membuat keputusan dan sentiasa bergerak untuk mencari ruang. Biasaannya kalau tuan rumah dalam acara bola sepak ini turun beraksi, memang stadium penuh, tapi berbeza dengan Filipina. Kalau bola keranjang, lain kita. Kapten On Chan Polin. Peranan yang baik dimainkan oleh Champolin. Sentiasa berada di posisi yang tepat untuk memulakan gerakan sebagai pemain midfield. Dia sentiasa berada tepat pada keadaan dia. Ya, Dia betul. tunggu saja tempat dia. Ya, 1959 pertandingan ini, iaitu acara bola sepak dipertandingkan. Dan sudah pasti Thailand adalah juara terbanyak untuk kategori lelaki, diikuti oleh Malaysia dan juga Myanmar. Thailand dan Vietnam berkongsi untuk penguasaan terbesar dalam acara bola sepak wanita yang juga dilangsungkan pada edisi kali ini. Kerana pasukan bola sepak wanita Malaysia akan memulakan langkahnya dengan menentang tuan rumah Filipina pada 29 hari bulan juga. Yusafi juga seorang centre back yang dapat kita lihat tegap berada di bawah, tenang untuk menguasai posisi ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana pemain-pemain pertahanan kiri dan kanan pasukan Kamboja berada di dalam kawasan, sudah tentu ia akan memberi tekanan pada pemain Filipina. Ini dah senapan yang dilakukan oleh Boon Heng. Tak sampai hantaran yang dilakukan tadi, cuba untuk mendapatkan Eric Galantes. Setelah keluar dari Galantes untuk lontaran ke dalam di bahagian tengah ini. Memang tak nampak apa yang dipanggil sebagai shape dalam game ini bagi pasukan Filipina. Laos pun dah ada kedudukan di atas podium ketika mereka menjadi tuan rumah lah. Ingat Gangsa, peluang di sini. Galantas terlambat. Begitu juga dengan kita lihat Uzoka seolah-olah tidak pasti apa yang perlu dia lakukan. Kesilapan yang dilakukan oleh di breaker. Namun dia dapat semula bola ini. Melebarkan permainan. Satu tindakan yang bijak. Nun ke seberang sana kepada Shrock. Stephen Shrock berdepan dengan dua pemain. Membawa bola ke depan. Tetapi terlalu jauh.
Saya rasa dia lambat untuk menghantar bola ke depan sebab dia tidak pasti apakah dua rakannya di bahagian forward itu bersedia untuk menerima hantarannya. Ya betul, di mana ruang yang ada pun begitu sempit sekali, di mana pemain-pemain tahanan pasukan Kamboja terbaik sekali dengan disiplin tahan yang baik, tidak melakukan first time tackle, delay, dan itu agak sukar kepada Syuruk untuk melakukan hantaran lintang. Pencapaian terbaik untuk Filipina tahun 1961 di tempat sendiri untuk penentuan peringkat gangsa, namun mereka kalah kepada Singapura 2-0. Shima Uzoka sekali lagi terpaksa hanya mengejar bayang saja, mengejar saja. Susah dia nak dapat bola. Pemain yang berusia 21 tahun yang sebenarnya tidak memiliki klub tetap di sini. Ya. Dia training saja dengan pasukan kebangsaan dan juga pasukan universitinya. Sekali lagi satu hantaran jauh ke depan untuk Boon Heng. Hantaran ke dalam ke Filipina. Lalu mengharapkan kepada hantaran-hantaran jauh ke depan. Ya, ketika ini memang benar, namun apa yang pasti kita dapat lihat ketika display baik juga dipamerkan oleh pemain-pemain Filipina. Namun yang menariknya bagi pasukan Kamboja, ya, bagaimana pemain yang menggunakan keseluruhan ruang. Ada saja pemain yang berada dalam kedudukan yang tepat untuk melakukan hantaran. Ya, persoalannya di sini bukanlah pasukan Filipina meletakkan 2-3 biji pas di hadapan pintu gol mereka, tetapi taktikal mereka buat masa ini adalah tepat. Ya. Sebab menunggu dalam kawasan sendiri kerana permainan ini sedang dikuasai oleh pasukan lawan. Anthony Pintus menjaga gol yang berusia 21 tahun. Sekali lagi bola diselamat dalam penguasaan Kamboja ketika ini. Uzoka bersorangan di bahagian hadapan. Shrok Nun di seberang padang sana menanti kalau ada loose ball untuk beliau. Ya, walaupun pemain midfield dan juga kanan Kamboja memberi tekanan naik tinggi di dalam kawasan untuk membantu serangan, namun pemain midfield Filipina juga bijak, hanya menunggu, tidak memberi tekanan, dan itu kesilapan-kesilapan yang terpaksa dilakukan oleh Kamboja dengan hantaran-hantaran jauh. Hilang bola, mereka cuba recover balik tetapi dipersalahkan di situ. Hantaran jauh di sebelah tepi untuk Galantes. Tak berupaya Galantes untuk mengekalkan bola di dalam kawasan permainan. Sebetulnya Galantes boleh mengawal bola daripada membiarkan bola itu melantun, kerana ketika itu pemain tanah sebelah kiri Kamboja berada dalam kedudukan yang kurang selesa. Okey. Awalnya kita nampak tadi memang ada beberapa gerakan-gerakan yang menarik dari
Cambodia, tetapi selepas itu mereka juga macam buntu sebab dah beberapa kali mencuba tapi tak lepas. Pemain bola hantaran jauh, hantaran pendek, semuanya tak berjaya. Cantik di sini. Satu dummy untuk membolehkan Edison Suarti. Satu cross tapi berjaya dipintas. Tampanan sebegitulah yang begitu penting sekali kepada barisan pertahanan. Seth Rosip terus mengejar, tetapi Vincent Dayano sudah pernah menunggu, menanti di bawah. Gerakan yang menarik tadi dilakukan oleh Suarti. Benar larian yang bijak daripada belakang, nampak memberi tekanan kepada benteng tahanan pasukan Kamboja. Walaupun berjaya melakukan hantaran, tapi pemain-pemain tahanan pasukan Kamboja lebih bersedia. Okey. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemain-pemain tahanan Kamboja. Elemen surprise dilakukan oleh pemain-pemain tahanan. Lepas kali namun begitu dihentikan oleh whistle dari pengadil. Kali ini mereka mencuba daripada sebelah kanan pintu gol pula. Lihatkan Chia Wesley naik juga ke atas. Telefon offside terlebih dahulu sebenarnya nombor 9, iaitu Reong Bun Huyen. Hanya sedikit. Dan dapat perhatikan bagaimana komunikasi yang baik pemain-pemain tahanan Filipina. Yang offside saya rasa peha dia tadi tu. Zoka gagal pada perebutan bola tinggi bersama-sama dengan Yusafi. Cantik di sini. Satu terlepas di bahagian tengah, namun begitu tidak ada ruang untuk percubaan ataupun rebatan tepat untuk dilakukan oleh U Muslim. Bagaimana pemain Filipina memberi tekanan kepada Bung Heng yang berjaya melakukan hantaran tepat kepada Muslim. Namun sekali lagi pemain tahanan Filipina berjaya mengeluarkan dalam situasi bahaya. Akan penjuru yang kedua sebentar tadi untuk Cambodia. Selapan pemain Filipina sendiri, Rosip. Untuk kaptennya Safi. Dan penyelamat yang dilakukan untuk menolak semula kepada penjaga gol. Yuzoka kalau bijak, dia dah baca permainan Cambodia di barisan pertahanan tu. Dia boleh lakukan pintasan sebenarnya tu. Ya betul. Kerana pemain tahanan di posisi 4 dan 5 bagi pasukan Kamboja gemar melakukan hantaran-hantaran lolos. Okey. Namun itu ada sikit risiko sebenarnya. Masih 0-0. Memang sukar tidak dipercayai sebab permainan ini sedang dikuasai oleh pasukan lawan, iaitu pasukan Cambodia. Tetapi tak berupaya untuk melakukan percubaan tepat ke arah pintu gol ketika ini. Sekali lagi komunikasi yang baik dipamerkan oleh pemain tahanan pasukan Filipina, walaupun hantaran yang baik daripada Bun Heng untuk menjadi Rosip yang sudah memulakan larian. Namun sedikit awal larian yang dilakukan oleh Rosip. Nampak juga dia curi situ. Galantes, tetapi sayangnya
Dia cuba bawa bola itu masuk dalam kawasan penalti. Kita nampak sekarang ini adalah semangat yang tinggi ditunjukkan oleh pemain-pemain Filipina untuk memenangi semula bola itu. Itu saja yang saya nampak kekuatan mereka. Ya betul. Kalau lihat dari segi teknikal memang jauh beza dengan pasukan Kamboja. Okey. Kenapa pemainnya mempunyai teknikal yang baik. Zoka cuba untuk melepaskan Stephen Shrok. Namun dikawal di situ Shrok. Bermula di posisi kanan tetapi menukar ke sebelah kiri pula ketika ini untuk pemain yang beraksi dengan Ceres Negros berusia 33 tahun. Rasanya dia pemain overage yang paling senior sekali kot di sukan sini. Betul ke 34 tahun. Yang lain letak 23, 24, 25 saja. Ya. Ke depan yang dilakukan oleh Suerti kepada Galantes. Satu cross yang baik. Oh sayang, kalaulah ada satu connection tepat dari De Bruyke, saya percaya itu adalah gol untuk pasukan tuan rumah. Sayangnya De Bruyke datang dah tepat tetapi tampangannya tak kena untuk menjadikan gol. Jarang biak daripada Galantes yang dapat memperdayakan pemain Kamboja dan bagaimana kualiti hantarannya ke dalam kawasan penalti. Namun sayang timing yang kurang tepat daripada De Bruyke ketika untuk melepaskan rembatan. Apa silapnya di situ? Timing dia. Timing dia. Ya. Dah betul larian itu dia. Ruang yang kosong, yang luas sebenarnya Dia dimiliki datang. oleh De Bruyke. Dia datang daripada luar box dan masuk untuk melakukan connection tanpa dikesan oleh pemain-pemain pertahanan ataupun midfield pasukan Kamboja. Ini dia keluar curak, tetapi lihat kepada ketangkasan pelanggar gol, pintu gol kosong di situ. Dan kabut jaga gol pasukan Kamboja ini. Ya, kesilapan bagaimana dilakukan oleh pemain kanan pasukan Kamboja. Itulah akibatnya apabila pemain di posisi 2 dan 3 naik terlalu tinggi, hanya memberikan dua pertahanan di tengah. Bila berlaku serangan balas, inilah yang memberi tekanan kepada pemain Kamboja, terutamanya kepada penjaga gol mereka, iaitu Soksila. Perlu ke dia keluar tadi? Perlu dalam situasi itu. Okay. Kalau ada satu hantaran yang tepat ke dalam pintu gol tadi, surely akan menghasilkan jaringan. Ya. Okeylah, banyak juga talking point di sini di separuh masa yang pertama. Kalau nampak daripada corak permainan setakat ini, antara Kamboja ataupun Filipina, yang mana lebih memberikan kesukaran nanti kepada pasukan Malaysia? Kalau melihat dari segi kesembahan yang itu meyakinkan Kamboja. Anda melihat dari segi taktikal, kedudukan posisi pemainnya begitu baik sekali, serta keputusan yang dibuat. Kalau Filipina, mereka banyak menggunakan tekanan, semangat yang begitu tinggi boleh bermain di hadapan pendukung mereka sendiri.
Dari segi taktikal kurang sedikit. Dari segi taktikal betul. Kalau ikutkan dari segi taktikal, memang Cambodia lah yang menguasai bola dan juga permainan. Frog di sebelah kiri membuat satu cross cantik lakukan itu. Ozuaka menerima hadiah dari Stephen Frog. Dia hanya perlu melakukan satu tandukan on target sahaja. Lihat bagaimana ruang diberikan oleh pemain Kamboja kepada Frog yang membuat keputusan yang tepat untuk melakukan hantaran ke bahagian near post mencari Ozuka. Namun sekali lagi timing saya kira yang kurang tepat ketika Ozuka melakukan tandukan, kerana bukan kena di kepalanya, tapi di bahunya. Oh ya, sayangnya. What a chance sebenarnya. Peluang yang terbaik, peluang keemasan untuk Ozuaka. Itulah pentingnya Stephen Frog dalam bola sepak Filipina ini. Inilah tekanan yang diberikan oleh pemain Kamboja, Pisai pada Shrok. Sekali-sekala Shrok melakukan larian, ia memberi tekanan kepada benteng pertahanan pasukan Kamboja. Kalau diikutkan kepada standard striker yang lain, itu sure goal dah. Ya, betul. Kalau kamu pun saya percaya gol. Itulah yang terhasil kira-kira 2 minit yang lalu untuk pasukan Filipina. Ketika satu hantaran yang begitu berkualiti. Anda boleh lihat ulang tayang kepada peluang itu beberapa kali, tak ada halnya. Ya, betul. Tetapi dan anda juga akan merasa begitu ruginya untuk pasukan tuan rumah. Kerana dalam sesi itu dia tidak perlu menghantarkan kerana bola itu dah datang mempunyai daya dan dia pun sedang berlari ke hadapan, dah mempunyai daya, hanya letak hantarkan di tempat yang tepat saja. Teknik ni kena betul lah. Ya. Drop sekali lagi. Oh, keras. Agak keras asakan dari belakang yang dilakukan di situ oleh Kang Pisai. Right, ini peluang kedua untuk Ozuaka. Filipina sudah mengetahui kekuatan yang ada pada mereka dan juga kelemahan yang ada pada pemain-pemain Kamboja, terutamanya di sebelah kanan. Itulah kekuatan yang ada pada Shrok. Lakukan larian-larian untuk memberi tekanan kepada Pisai. Kita lihat naik ke atas juga adalah Justin Bass, center back. Galantes juga cuba cabut tangan. Dayano dan juga sudah pasti Aguinaldo. Sayangnya hantaran itu pula yang tak cukup baik, terlalu rendah. Shrok buat satu hantaran jauh untuk Aguinaldo. Dia dalam Liga Malaysia pun kita tahu karakter dia. Dia antara pemain yang cakap gila-gila sikit. Dia rempuh je. Betul. Dengan fizikalnya begitu tinggi, tegap. Sudah tentu ia memberi sedikit kesan juga lah kepada mental pemain penyerang pasukan. Sopeng. Sebelah tepi untuk Kan Pisai. Bola ke depan. Peluang untuk pasukan Kamboja. Tekanan tiang pula. Rempatan yang dilakukan oleh Riong Boon Heng. Rempatan leret selepas dia mengawal bola itu cukup baik daripada hantaran pendek ini. Rất hiểu ý nhau. Và kèo sốc phèn đã không bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù Aguinaldo đã cực kỳ cố gắng để ngăn chặn tình huống vừa rồi.
Bàn thắng mở tỷ số được ghi vào phút thứ 41 của trận đấu. Eo Sok Phang đã lên tiếng. Goal for Cambodia by player number 14. Khi mà U22 Philippines đẩy cao đội hình để tìm kiếm những cơ hội thì cũng đồng nghĩa với việc họ để lộ những khoảng trống ở tuyến dưới. Và trong một tình huống tấn công ở trung lộ thì một cú đánh gót đầy ngẫu hứng của Trang Man đã tạo nên sự khác biệt và mở ra cơ hội rất lớn để cho Cao Sok Phang mở tỷ số. Cuối cùng thì thế bế tắc cũng đã được phá vỡ bởi các cầu thủ U22 Campuchia. Trong nửa đầu vì một U22 Campuchia đã chơi tốt hơn nhiều so với U22 Philippines. Nhưng sau đó thì họ đã gặp đôi chút khó khăn khi mà đội chủ nhà cố gắng giành lại được thế trận và cũng có được những tình huống đáp trả đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Keo Sok Sela. Trong những pha tấn công của mình, điều mà các cầu thủ U22 Philippines còn thiếu chính là sự đột biến ở những tình huống bóng cuối cùng. Mà điều này thì các cầu thủ U22 Campuchia lại làm được. Mà điển hình nhất là cú đánh gót đầy ngẫu hứng của Trang Man. Cú đánh gót đó đã tạo ra cơ hội cực kỳ thuận lợi để cho Keo Sok Phang lập công. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã sắp hết và nhiều khả năng hai đội sẽ rời sân sau 45 phút thi đấu đầu tiên với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ U23 Campuchia. Trang Man, người đã cố đánh gót tạo ra bước ngoặt trong pha tấn công của các cầu thủ U23 Campuchia, tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số. Công bằng mà nói thì việc các cầu thủ U22 Campuchia có được bàn thắng vươn lên dẫn trước là một điều hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện từ đầu trận đấu đến giờ. Hàng tiền vệ của U22 Campuchia kiểm soát bóng tốt hơn với sự cơ động và khả năng chiếm lĩnh thế trận tốt của đội trưởng Chan Polin. Mặc dù không di chuyển quá nhiều nhưng Chan Polin luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân. Bên cạnh Chan Polin là những vệ tinh có thể tạo ra được sự khác biệt trong những pha tấn công của U22 Campuchia. Trong đó có thể kể đến Trang Man cũng như Wesley. Trong bàn thua của U22 Philippines thì có cảm giác như Aguinaldo đã quá mải mê trên cả tấn công và không lui về kịp để hoàn thành nhiệm vụ. Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 2 phút. Bàn thắng mở tỷ số của U22 Campuchia vào lưới U22 Philippines được chúng tôi cập nhật trên ứng dụng VTV Sports và trang web thể thao.vtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại. Quả phạt góc dành cho cầu thủ U22 Campuchia. Người sẽ đá quả phạt này là Rosip. Quả phạt góc thứ 5 dành cho đội bóng áo xanh. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của U22 Campuchia. Không được. Xét về mặt kỹ thuật của các cầu thủ thì U22 Campuchia đang tỏ ra nghi ngờ.
vừa rồi là tình huống xoay trở của Keo Sốc Phè, người đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Phản công cho người Philippines, Stefan Schrock. Đây có lẽ là tình huống cuối cùng của hiệp 1. Vẫn còn dứt điểm. Cú đá rất tốt của Sueti. Nhưng lần nữa thủ môn Keo Sopsela cho thấy để ghi bàn vào lưới của U23 Campuchia không phải là một điều dễ dàng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lại một lần nữa Stefan Schrock thể hiện được vai trò kiến tạo của mình và Sueti đã có một tình huống dứt điểm bằng chân phải. Không được. Vẫn còn. Có thể dứt điểm từ xa. Quá nhẹ, quá hiểm. Cú chạm bóng vừa rồi là của Gayoso. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài chính người Ấn Độ là ông Ramaswamy đã nổi tiếng còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên trận đấu giải đội tuyển U22 Philippines và U22 Campuchia. Trận đấu trong khổ bảng A của môn bóng nam SEA Games 30. Cầu thủ hai đội tạm rời sân với tỷ số là 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. 1-0 nghiêng về phía cầu thủ U22 Campuchia. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của trận đấu được cái giờ công của Keo Sốc Pheng vào phút thứ 41. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi hiệp 2 của cuộc đọ sức này.